Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Topik kita hari ini adalah organ pengambilan air dan garam mineral. Okey, untuk organ pengambilan air dan garam mineral, kita tahulah organ yang terlibat adalah akar lah. Okey, so apa yang kita akan kaji untuk topik kita ni adalah bagaimana pengambilan air dan garam mineral berlaku di akar. Okey, yang pertama kita kenal akar dulu. Okey, dua fungsi utama akar. Yang pertama memberi sokongan kepada tumbuhan. Maksudnya memberikan kekuatan serta mengukuhkan kedudukan tumbuhan pada tanah. Supaya pokok tak tumbang lah, maksudnya akar mencengkam tanah kan. Okey, yang kedua menyerap air dan garam mineral dari tanah dan diangkut ke batang serta bahagian yang lain lah. Okey, so kita tahu dua. Yang pertama memberi sokongan, yang kedua menyerap air dan garam mineral. Itu adalah fungsi akar. Okey, ini adalah struktur akar dalam pengambilan air dan garam mineral. Kita tengok bahagian-bahagian struktur akar ni. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita ada tiga bahagian utama. Rambut akar, bahagian sisi dia tu. Okey, kemudian kita ada cabang akar yang mencantumkan, menghubungkan di antara akar dan batang. Dan juga jidal akar, maksudnya di bahagian hujung akar. Okey, so inilah tadi jidal akar. Pangkal akar tu sebenarnya adalah cabang akar. Rambut akar. Kenapa dipanggil akar rambut? Sebab dia halus sebenarnya. Tujuan dia menambah luas permukaan akar. Sebab tu terdapat akar yang halus di sebahagian sisi akar tu sebenarnya. Okey, pangkal akar bersambung dengan pangkal batang. Okey, yang mencantumkan, menghubungkan di antara akar dan batang. Itu ialah pangkal akar. Okey, kemudian rambut akar diadaptasi dari sel epidermis akar. Luas permukaan bertambah. Okey, supaya luas permukaan bertambah agar penyerapan air dan garam mineral berlaku lebih banyak. Itu rambut akar. Okey, seterusnya kita akan tengok jidal akar. Okey, jidal akar berada di hujung akar. Maksudnya pemanjangan akar adalah berlaku di jidal akar. Melindungi akar daripada kerosakan semasa penembusan ke dalam tanah. Okey, so maksudnya mengelakkan akar daripada haus lah sebenarnya. Itu fungsi jidal akar. Okey, penyesuaian struktur akar. Kalau kita tengok kat sini, kita ada cambium vascular di bahagian luar. Kemudian dalam dia ada endodermis. Rambut akar yang tepi tu. Okey, cortex di bahagian dalam. Kemudian kita ada epidermis di bahagian paling luar dia. Xylem primer, presicle dan phloem primer terletak di dalam silinder vaskular dia lah. Okey, epidermis disusun rapat. Tengok dari rajah tadi tu. Okey, so kita nampak susunan dia rapat. Kemudian dinding sel dia adalah nipis. Membran sel dia terlap air sebab memang untuk menyerap air lah. Terdapat sel epidermis yang membentuk sel akar rambut. Molekul yang besar, tujuan molekul yang besar untuk menyimpan lebih banyak air dan juga garam mineral. Okey, kemudian kita ada cortex yang terletak di bawah epidermis. Kemudian cortex ni mempunyai dinding sel yang nipis. Sel cortex tersusun longgar. Ini supaya pertukaran gas akan lebih mudah berlaku lah. Dan sebenarnya cortex ni sebahagian besarnya terdiri daripada sel parenchyma lah sebenarnya. Itu adalah cortex. Okey, seterusnya endodermis. Endodermis sebenarnya adalah pemisah di antara cortex dan silinder vaskular. Penebalan lignin dan hanya membenarkan air dan garam mineral diserap, bukan udara. Kenapa perlunya lignin yang tebal di sini? Agar dapat menahan tekanan air lah. Okey, silinder vaskular teras akar terdiri daripada xylem dan phloem. Xylem dan phloem disusun dalam corak berbentuk bintang. Xylem mengangkut air dan garam mineral, manakala phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis lah. Contohnya sukrosa dan hormon tumbuhan. Okey, seterusnya kita tengok topik yang seterusnya 3.3, kepelbagaian nutrisi untuk tumbuhan. Yang pertama kita ada tumbuhan karnivor, parasit dan juga tumbuhan epifit. Okey, 3 jenis kepelbagaian nutrisi tumbuhan. Okey,
Tumbuhan parasit hidup menumpang pada tumbuhan lain. Tumbuhan yang ditumpang tu kita namakan sebagai perumah. Okey, kenapa dia menumpang? Tujuan dia menyerap air dan mineral dari perumah. Dia seolah-olah mencuri nutrien dan juga air daripada perumah. Okey, dan tumbuhan parasit ni memandangkan dia dapat mineral yang banyak daripada tumbuhan perumah, dia akan cepat membesar dan akhirnya nanti perumah akan matilah kerana kekurangan nutrisi. Okey, contohnya adalah Rafflesia lah. Rafflesia menyerap nutrien dari pokok yang ditumpang. Itu maksudnya parasit. Okey, tumbuhan epifit, tumbuhan hijau tapi menumpang pada pokok lain. Pokok yang ditumpang dikenali sebagai perumah lah. Okey, epifit menumpang tujuannya untuk mendapatkan cahaya bagi menjalankan proses fotosintesis. Okey, so memandangkan dia membuat proses fotosintesis, maksudnya membuat makanan sendirilah. Okey, biasanya mempunyai batang yang bengkak, tujuannya untuk menyimpan lebih banyak air. Okey, so contoh tumbuhan epifit kat sini kita ada paku pakis langsui dan juga pokok orkid. Ini adalah contoh tumbuhan epifit. Menumpang hanya untuk mendapatkan cahaya matahari bagi menjalankan proses fotosintesis. Okey, seterusnya akhir sekali tumbuhan karnivor. Okey, dia akan sintesis makanan sendiri, maksudnya dia boleh berfotosintesis tapi dia akan membebaskan nektar dan mempunyai kelongsong yang akan memerangkap mangsa dia. Mangsa tu makanan dia sebenarnya. Contohnya mangsanya adalah serangga. So serangga tu akan dicernakan dan serangga itu sebenarnya digunakan untuk membekalkan nitrogen untuk pertumbuhan tersebut lah. Okey, so contohnya kita ada kat sini periuk kera. So dia ada kelongsong kat tengah tu dan dia ada bau yang busuk. Okey, nektar tadi tu bau yang mengeluarkan bau yang busuk tu, so lalat akan tertarik, kemudian masuk dalam kelongsong, terperangkap dan dia akan cernakan. Samalah juga untuk perangkap lalat Venus ni. Yang ini pun sama, dia akan memerangkap, dia keluar nektar, lalat tertarik pergi ke arah kelongsong dia, kemudian dia akan tertutup. Jadi lalat terperangkap dan dia akan mencernakan lalat yang